Okey, untuk Archimedes merujuk kepada muka surat 12. Okey, muka surat 12. Okey, objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya di dalam suatu bendalai mengalami daya apungan yang sama dengan berat bendalai yang disesarkan. Okey, bendalai yang disesarkan. Okey, kita ada gambar dekat bawah. Okey, objek dekat luar ni 5 Newton. Okey, kita ada pemberat 5 Newton. Okey, kemudian objek itu ditenggelamkan ke dalam suatu bikar yang mempunyai cecair yang ada air. Kemudian kalau ikutkan penimbang Newton ni menunjukkan 3 Newton. Okey, hilang 2 Newton daripada asal 5 Newton. Okey, jadi air yang disesarkan adalah 50 sentimeter padu. Ini air yang disesarkan. Maksudnya bila masuk ni, air daripada sini dia terkeluar. Okey, dia terkeluar. Jadi air yang terkeluar, disesarkan ini yang terkeluar. Okey, bila objek terendam sepenuhnya, ada air yang keluar. Okey, jadi air yang terkeluar ni, okey, jadi air yang terkeluar ni ditimbang berat dia, okey, berat dia adalah sama dengan daya apungan. Okey, daya apungan. Daya apungan ni daripada bawah ke atas dia tolak objek yang tenggelam tu. Okey. Jadi bila kita timbang dalam gambar ni dia timbang 2 Newton. Okey. Kalau kita tengok penimbang Newton ni pun daripada 5 jadi 3, 2 hilang. Rupanya 2 yang hilang tu adalah okey, air yang disesarkan jumlah berat dia adalah 2 Newton dan 2 Newton juga bersamaan dengan daya tujah ke atas yang kita panggil daya tujah ke atas, daya apungan dalam bahasa Inggeris buoyant force. Okey, buoyant force. Okey, dia tolak objek ke atas. Okey. Jadi contohnya kapal. Okey, nak pergi Langkawi kita naik bot, ferry. Okey. Dan ferry tu dia tenggelam. Okey, kan kapal dalam laut ferry, okey, bawah dia tenggelam. Jadi yang tenggelam tu ada air tersesar, jadi jumlah air isi padu yang sama. Okey, isi padu yang sama yang disesarkan oleh kapal tadi tu, kalau kita timbang berat air tu, berat air yang kita dapat, berat kita akan dapat dalam Newton. Okey, jadi berat air yang disesarkan tu adalah daya apungan. Okey, daya apungan. Okey, daya apungan adalah daya yang bertindak ke atas, okey, bertindak ke atas, okey, daripada bawah ke atas apabila terdapat perbezaan tekanan antara permukaan atas dengan permukaan bawah suatu objek yang terendam di dalam sesuatu cecair. Okey, dia tolak ke atas. Okey, jadi kapal-kapal yang terapung, okey, dekat laut, dekat sungai, dekat tasik, sebenarnya ada daya yang tolak ke atas. Okey, ada daya yang tolak ke atas, iaitu daya apungan, buoyant force, daya tujah ke atas. Okey. Okey. Jadi formula untuk daya apungan, okey, dalam buku teks pun dia guna FB, okey, buoyant force, B ni buoyant, okey, B ni buoyant force, F ni force, daya. Okey, daya apungan. Okey, daya apungan sama juga dengan okey, ketupatan cecair. Okey, ketupatan cecair jisim bahagi dengan isi padu. Okey, formula bagi ketupatan cecair. Kemudian V, isi padu cecair yang disesarkan. Isi padu cecair yang disesarkan dalam meter padu. Okey, lepas tu G ni pecutan graviti. Okey, formula bagi daya apungan. Okey, dan sini ada contoh, okey, contoh pengiraan. Okey, kita tengok situasi, okey, keadaan keapungan suatu objek di dalam bendalai. Dalam buku teks pun ada. Okey, dalam buku teks pun ada. Okey. Kita ada 3 situasi. Okey, situasi yang pertama, okey, situasi yang pertama, okey, objek ni dia tenggelam separuh, okey, di dalam cecair, okey, di dalam cecair, dalam sungai, dalam laut, separuh. Dan dia tak bergerak, maksudnya dia tak tenggelam dan dia tak timbul. Dia duduk tegun je di dalam air. Okey.
pegun dan daya paduan adalah sifar. Okey, kalau pegun objek yang pegun, daya paduan dia adalah sifar. Okey. Okey, jadi kalau situasi macam ni, contohnya kapal lah. Kapal yang duduk, yang berlabuh tepi laut, okey, dekat pelabuhan, okey, yang tidak bergerak, dia pegun, so daya paduan dia adalah sifar. So kalau sifar, maksud dia, ini adalah berat sama juga dengan buoyant force, okey, daya apungan. Okey, berat sama juga dengan, maksudnya daya ke bawah W. Ini kita boleh label ni. Ini W. Yang ke bawah ni W. Okey. W ni adalah berat bagi objek. W sama dengan mg. Okey. Berat yang disebabkan oleh tarikan graviti ke bawah. Okey. Sama dengan FB. Buoyant force. Okey. Buoyant force. Daya apungan. Bertindak ke atas. Okey. Daripada bawah ke atas. Okey. Dia tolak. Jadi, dua-dua daya ni sama. Kalau kita tolak, W tolak FB, kita akan dapat kosong, nilai kosong. So, nilai kosong tu adalah daya seimbang. Okay, objek berada dalam keadaan pegun. Okay, situasi yang kedua, okay, objek tu dia sedang tenggelam. Okay, ke bawah. Dia tenggelam ke bawah. Maksudnya contoh kita ambil batu, kita lempar ke dalam tasik. Batu tu akan terus jatuh ke bawah, ke bawah, ke bawah sehingga ke dasar tasik. Okay, jatuh ke bawah. So, jatuh ke bawah, objek yang bergerak tu, okay, dia ada pecutan dan daya paduan ke bawah. Daya paduan bukan sifar. Yang ini bukan sifar. Okay, kalau kes macam ni kita tengok, dia bergerak ke bawah. Jadi bergerak ke bawah maksudnya daya yang ke bawah ni adalah lebih besar daripada daya ke atas. Daya ke bawah ni adalah berat. W. Weight. Okay, berat. Okay, berat. Berat ke bawah. Jadi, daya ke bawah iaitu berat lebih besar daripada daya ke atas. Daya apungan. FB ni daya apungan ke atas. So, kalau daya ni lebih besar, daya paduan dia adalah bergerak ke bawah. Okay. Ini bagi situasi yang kedua. Okay. Situasi yang ketiga. Okay. Situasi yang ketiga. Okay. Biasanya situasi yang ketiga ni kita boleh ambil contoh. Kita menyelam di dalam kolam. Lepas tu kita keluarkan buih. Okay. Kita bernafas ataupun kita tiup. Okay. Keluar buih. Jadi, buih-buih gelembung udara tu, okay, dia naik ke atas. Ataupun siapa-siapa menyelam, lepas tu dia kentut. Lepas tu berbuih. Okay. Naik ke atas. Okay. Pecutan dan daya paduan dia adalah lebih ke atas. Okay. Jadi, lebih ke atas. Daya ke atas ni apa? Daya apungan. So, daya yang ke atas ni lebih besar. So, bila lebih besar, okay, yang inilah menang. Maksudnya, kalau kita tolak, okay, kita tolak FB tolak dengan W, kita akan dapat nilai yang ada lebih. Nilai lebih. Nilai lebih, nilai FB. Nilai yang ke atas. Iaitu daya apungan. Jadi, objek tu bergerak naik ke atas. Okay, dia senang je. Ni sebenarnya situasi ni kita dah belajar dalam daya paduan. Dalam keseimbangan daya. Okay, keseimbangan daya. Kalau daya sama besar, ni anak panah dia buat sama panjang ni. So, daya dia bukan tak ada daya. Ada. Tetapi sama besar. Okay, kalau sini 40, sini 40. 40 tolak 40, kosong. Kosong, daya paduan dia adalah sifar. Okay, kalau kes dekat sini pula, contoh atas 40, bawah 60. Okay, bawah 60. 40 tolak 60 kita akan dapat negatif 20. Negatif menghala ke bawah. Okay, negatif tu menghala ke bawah. Jadi, daya dia bergerak ke bawah. Okay, bergerak ke bawah. Okay, lebih besar daya ke bawah. Jadi, objek ni kalau kita tolak, dia daya panduan dia bukan sifar. Okay, dia lebih ke bawah. Negatif kita dapat. Okay, yang situasi yang ketiga, okay, situasi yang ketiga, contoh atas ni 60, bawah 40. 60 tolak 40 kita akan dapat positif 20. Daya paduan dia positif jadi ke atas. Okay, ke atas. Ini sebenarnya kita dah belajar dalam keseimbangan daya. Okay, cuma dia bezakan ada dua daya
iaitu satu daya ke bawah iaitu berat yang kita panggil berat dan ke atas ialah daya apungan, daya tujah ke atas, buoyant force. Okey, jadi ini adalah konsep Archimedes. Okey. Okey, seterusnya, okey, kita ada contoh dekat sini, ada contoh, okey, ada latihan. Itu saja, simple. Okey, simple. Okey, aplikasi yang biasa. Okey, yang pertama hydrometer. Hydrometer ni alat untuk mengukur ketupatan cecair. Okey, apabila hydrometer dalam keadaan pegun, okey, dalam keadaan pegun maksudnya dia duduk diam je. Dia tenggelam tapi duduk diam je. So dekat situ boleh ditakrifkan berat cecair yang disesarkan sama juga dengan berat hydrometer. Okey. Dalam cecair yang kurang tumpat, hydrometer tenggelam lebih dalam untuk menyesarkan cecair yang lebih banyak dan begitu juga sebaliknya. Okey, kes ni dia buat berdasarkan aplikasi yang cikgu tunjuk tadi iaitu keseimbangan daya. Okey, keseimbangan daya, daya apungan dan berat. Okey. Kemudian kapal selam. Okey, kapal selam. Okey, kapal selam dekat body kapal selam ni dia ada tangki dekat luar, dia body luar tu kita tengok tu dia sebenarnya dia dikelilingi oleh tangki, okey, tangki balas. Okey, tangki tu dia akan sedut air untuk dia seimbangkan kedudukan dia. Okey, sama ada dia nak naik atas, okey, dia nak duduk tengah-tengah ataupun nak tenggelam lagi. Okey, jadi dia kapal selam ni dia sedut air ataupun dia buang air daripada tangki balas. Okey, jadi contohnya kalau kapal tu terapung di atas, okey, berat kapal selam sama dengan daya apungan. Dia buanglah air. Buang air semua, lepas tu dia boleh terapung. Okey, jadi kalau dia nak tenggelam dia tambah lagi air. Jadi dia akan tenggelam. Mungkin dia nak tenggelam sikit saja. Nak tenggelam lebih dalam dia sedut banyak lagi. Okey, jadi aplikasi ni pun prinsip Archimedes. Okey, jadi nak tenggelam bukannya semata-mata dia guna enjin dia. Okey, guna kipas tu. Kipas tu untuk menggerakkan dia daripada belakang ke depan. Okey, nak belok kiri kanan apa semua. Tetapi untuk dia tenggelam timbul, dia menggunakan prinsip Archimedes dan dia menggunakan air. Okey, yang sekeliling dia lah air laut. Dia sedut masuk, kapal akan tenggelam. Okey. Ini contoh kapal selam. Okey, kemudian balon udara panas. Okey, balon udara panas. Balon udara panas ni dah keluar SPM pada tahun ni lah, 2020 yang baru lepas itu soalan objektif. Okey, keluar dalam soalan objektif dia tanya, okey, yang cikgu ada masukkan dalam soalan itu, okey. Dia tanya, okey, prinsip apakah yang digunakan pada balon udara panas? Okey, jadi kita gunakan prinsip Archimedes. Okey, yang mana prinsip Archimedes ni yang mana kita menggunakan prinsip daya apungan. Okey, untuk tolak apa tu? Balon udara panas ni naik ke atas. Okey, naik ke atas. Okey, ada soalan setakat ni? Bazir ada soalan? Okey, itu berkenaan dengan prinsip Archimedes. Okey, prinsip Archimedes. Okey, kita pergi atas lagi. Okey, Pascal. Pascal ni pun seronok. Dia semua ni tak susah pun. Dan pengiraan dia pun menarik. Okey, menarik. Okey, sebelum kita masuk Bernoulli, kita pergi Pascal. Lepas tu baru kita masuk Bernoulli. Okey, prinsip Pascal. Okey, prinsip Pascal ni, okey, dia menggunakan prinsip tekanan. Okey, pressure. Tekanan. Okey, dalam bahasa Inggeris, pressure. Jadi, formula yang kita gunakan adalah pressure. P, tekanan. Prinsip tekanan. P sama dengan F bahagi dengan A. Okey, boleh tengok formula ni, P, okey, sama dengan F bahagi dengan A. P sama dengan F bagi A. Okey, F ni force, daya. A ni area, luas. Okey, jadi formula dia, okey, tekanan sama juga dengan daya bahagi dengan luas. Kalau luas ni nilai kat bawah ni besar, okey, tekanan dia makin kecil. Tekanan makin kecil. Kalau A ni kecil, okey, nilai A kecil, luas dia kecil, P ni tinggi. Contohnya pada pisau.
Okey, pisau tu kan dia ada permukaan tajam. Maksudnya permukaan tajam tu permukaan luas. Permukaan bukannya luas satu pisau tu luas yang kawasan tajam tu. Kalau semakin luas dia semakin kecil, kita boleh kena dia pisau tu semakin tajam. Okey, dia menggunakan prinsip tekanan lah. Maksudnya dia kecilkan luas permukaan, okey, dia kecilkan luas permukaan, pada masa sama dikenakan daya oleh tangan kita, okey, dan tekanan rendah. Okey, tekanan rendah. F besar, tekanan F besar, A kecil. Jadi tekanan rendah. Senang untuk kita potong. Okey, prinsip tekanan. Okey, prinsip tekanan dalam pisau. Okey, kita pergi prinsip Pascal. Okey, prinsip Pascal. Okey. Prinsip Pascal maksud dia tekanan yang dikenakan ke atas bendalih. Dia sebut sini ke atas bendalih. Cerita prinsip Pascal ni dalam kes bendalih. Okey. Tekanan yang dikenakan okey, dikenakan ke atas bendalih tertutup. Okey, bukan terbuka, tertutup. Okey, tak ada tempat yang bocor. Okey, tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalih itu. Okey, maksudnya kalau kita kenakan daya, ni contoh omboh ni bendalih hidrolik. Okey, bendalih hidrolik. Kat mana kita nak jumpa bendalih, prinsip bendalih hidrolik ni? Okey, yang pertama kita boleh jumpa kalau siapa yang bawa motor, dia guna brake disc. Brake disc, okey. Guna brake disc, dia guna bendalih hidrolik. Okey. Ataupun kalau pergi dekat servis kereta, kita tengok orang servis kereta dia angkat kereta. Sama juga dia guna hidrolik, prinsip hidrolik. Okey. Contohnya, okey, dekat sini kita kenakan daya. Bila kita kenakan daya dekat sini F1, okey, cecair ni akan mengalami tekanan. Okey, tekanan yang disebabkan daya ni. Okey, jadi tekanan yang dikenakan setiap molekul-molekul di dalam ni. Okey, di dalam tertutup ni, kawasan tertutup, okey, tekanan dia semua sama, sama banyak. Okey, sama banyak. Jadi, prinsip bendalih prinsip hidrolik ni sebenarnya kita nak angkat daya yang besar. Nak angkat kereta yang besar, kita hanya memerlukan daya yang kecil. Tengok sini kita nak angkat kereta besar. Okey, dan kita hanya menggunakan daya kecil sahaja. Daya kecil maksudnya tak payah susah-susah. Okey, jadi ini yang salah satu aplikasi prinsip Pascal. Contoh satu lagi, kalau kita pernah tengok pergi kedai kereta, nak angkat kereta guna jet. Okey, jet hidrolik tu. Dia guna tangan je. Okey, dia tolak guna tangan, kereta pun naik. Okey, nak tukar tayar kan. Itu pun sama. Kita guna tenaga daripada tangan kita untuk angkat kereta yang berat. F2 ni besar. Maksudnya kereta ni berat, daya dia besar. Okey, tapi kita hanya menggunakan daya kecil saja, tangan kita je. Tapi kita boleh angkat kereta. Boleh angkat kereta dah kan. Boleh angkat kereta guna tangan je. Okey, prinsip hidrolik. Okey, jadi sistem hidrolik menggunakan cecair untuk memindahkan tekanan. Menggunakan cecair. Dan cecair ni biasanya kita menggunakan minyak lah, kita tak gunakan air. Okey, kita tak gunakan air. Okey, sistem hidrolik boleh bertindak sebagai peganda daya. Peganda daya maksudnya daya kecil untuk gandakan daya yang besar. Okey, kenakan daya kecil untuk angkat daya yang besar, berat yang besar. Okey, jadi formula yang kita guna F sama dengan P sama dengan F per A. Okey, dia kata sini tekanan adalah sama. Okey, dikenakan. Jadi P1 sama dengan P2. Okey, P1 sama dengan P2. Okey, P1 maksudnya tekanan pada omboh yang pertama sama dengan okey, sama dengan tekanan tekanan bagi omboh yang kedua. Sama. P ni pressure, P ni pressure. Okey, kita pergi kepada omboh. Jadi formula bagi pressure adalah, bagi tekanan adalah
F per dengan A. Okey, F per dengan A. Okey, sama juga F per dengan A. Sini kecil, sini besar. Okey. Jadi kita ada dua formula, F per A, F1, A1. F1 ni maksudnya daya di sebelah kiri. Okey, dalam modul tu. Okey, kemudian F2 ni daya di sebelah yang kedua ni, omboh yang besar ni. Okey. Jadi A1 ni luas, okey, luas keratan rentah yang dekat sini. Okey, luas keratan dekat sini. Okey, yang kedua. Kalau omboh tu bentuk silinder, jadi luas dia adalah pi R kuasa 2. Okey, pi R kuasa 2. Okey. Kita tengok prinsip bendalih hidrolik. Okey. F1 dikenakan, daya yang pertama dikenakan pada omboh input. Iaitu input. Kita tekan guna tangan contohnya. Okey. Jadi P1 terhasil pada permukaan cecair A1. P1 ni maksudnya tekanan. Okey, tekanan dikenakan pada kawasan A1, luas permukaannya ni. Okey, luas keratan rentas. Okey. Jadi tekanan dihantar secara seragam ke seluruh bendalih hidrolik ke omboh output. Okey, jadi ditransfer. Okey, tekanan ditransfer kepada seluruh molekul-molekul cecair ni sehingga sampai ke omboh output. Tekanan yang sama. Okey, tekan daya, daya ditekan, daya dikenakan pada F1 omboh input, so menghasilkan tekanan. So tekanan dekat sini disebarkan secara seragam sehingga ke omboh output. Okey, tekanan yang sama, pressure yang sama. Jadi P1 dia sampai kepada omboh output kepada P2, tekanan yang kedua dekat sinilah. Jadi tekanan yang kedua bertindak pada permukaan cecair A2 dekat sini. Okey, pada omboh output. Okey, kemudian tekanan tu dia akan tolak omboh. Okey, omboh output ni dan F2 daya kedua terhasil naik ke atas. Okey, ini input, ini output. Okey, ini prinsip sistem hidrolik. Okey, aplikasi prinsip Pascal. Okey. Boleh rujuk buku teks. Okey, rujuk buku teks. Okey, pada masa sama, okey, dekat sini adalah contoh kalau dalam kereta, okey, brake disc. Okey, ini disc, okey, disc caliper ni. Okey, disc caliper, okey. Jadi contohnya kita tekan brake dalam kereta. Bila kita tekan brake sebenarnya itu kita bagi omboh input, okey, omboh input. Yang kuning ni adalah cecair, minyak. Kita panggil minyak brake. Okey, minyak brake ditekan. Kita menggunakan daya yang kecil sahaja, okey, daripada kaki kita. Okey, kita tak rasa berat pun tekan brake. Okey, daya kecil. Dan daya kecil ni, daya output dia pada brake disc. Okey, daya yang besar digunakan untuk cengkam disc kereta tu pada tayar. Disc tu tengah bergerak laju kan. Kita tekan brake je. Kita tekan tak sakit pun. Siapa yang biasa bawa kereta dah kan. Tekan tak sakit, tak rasa berat pun tekan brake. Tetapi kereta yang laju boleh berhenti. Padahal kereta yang laju tu, kalau ikutkan daya dia sangat besar. Okey, sangat besar. Kalau semakin laju, semakin besar daya. Tapi kita hanya guna kaki kita sahaja untuk memberhentikan daya yang besar. Daya yang besar kat mana? Dekat omboh output ni. Okey, daya besar dikenakan ke atas brake disc. Okey, ke atas disc ni. Jadi bila ada geseran, so geseran tu akan mengurangkan halaju kereta. Okey, mengurangkan pecutan kereta, nyah pecutan. Okey, mengurangkan pecutan kereta, mengurangkan halaju, seterusnya memberhentikan kereta. Okey, ni contoh brake di dalam kereta. Kalau dekat motor, biasanya dekat tangan. Okey, dekat tangan dia gunakan sistem hidrolik. Dan biasanya kalau motor-motor yang tu dia ada tank sikit, tank minyak brake. Okey, minyak brake tu yang kita biasa kena tukar tu. Okey. Kalau bocor, contohnya brake kita tu bocor. Bila bocor tu, jadi output dia dah tak stabil. Bila tekan brake, kalau kita tengok dia ceritakan, bila kita tekan brake, ada minyak terkeluar. Maksudnya,
tekanan tu dia sepatutnya dalam keadaan tertutup. Okay, dalam kawasan tertutup. Tapi bila ada bocor, tekanan tu juga dia akan keluar. Akan tolak cecair keluar. Jadi keberkesanan pada ombuh yang kedua, daya dia sepatutnya daya yang besar boleh dikenakan. Jadi daya mungkin ada daya ataupun mungkin tidak ada daya bertindak. Jadi kereta pun bila brake tak makan lah. Sebab ada kebocoran minyak brake. Okay. Ni prinsip Pascal. Okay. Lepas tu jack hidrolik ni pada kedai kereta lah. Okay. Pada kedai kereta. Nak angkat kereta yang berat. Okay. Nak angkat yang tangan mana boleh. Jadi nak angkat yang tangan tak boleh. Jadi menggunakan jack hidrolik. Okay. Kita guna tangan saja boleh angkat kereta yang besar. Kereta yang berat. Okay. Ini ada latihan sedikit. Gunakan formula P sama dengan FA. Jadi kita ada F1 guna formula, okay, formula yang diberikan dalam buku teks ataupun dalam modul yang cikgu bagi tu, okay, formula tu boleh digunakan pakai untuk menyelesaikan masalah, okay, F1, okay, bahagi dengan A1, F2 bahagi dengan A2, F ni ingat force, A ni area, luas, okay, luas kita nak tengok, luas tu sama ada panjang darab lebar, kalau luas tu kerata rentas dia bentuk bulatan guna formula fizik, formula matematik pi r kuasa 2. Okey, pi r kuasa 2. Okey. Ini latihan. Okey, tak susah pun, senang je. Okey. Pascal ni senang, Archimedes pun senang. Okey. Jadi seterusnya hari ini kita akan masuk prinsip Bernoulli. Okey, boleh faham tak setakat ni? Boleh faham sikit-sikit? Kelas 11 orang ada, boleh faham? Okey. Kita sambung. Okey, kita sambung iaitu prinsip Bernoulli. Okey, kita pergi kepada buku teks. Prinsip Bernoulli pun senang. Okey. Senang sangatlah. Okey, tak susah pun. Prinsip Bernoulli ni dia tak ada formula, dia tak ada pengiraan. Dia hanya ada konsep. Okey, dia ada kaitan konsep. Okey, jadi tak susah, memang sangat senang lah. Okey, untuk prinsip Bernoulli. Okey, untuk prinsip Bernoulli, okay, kita tengok okay, buku teks muka surat 78. Okay. Rajah 2.43 menunjukkan seorang murid yang cuba mengangkat sehelai kertas yang dilipat dengan meniup udara di bawah kertas. Okay, di bawah kertas. Dia tiup di bawah kertas. Apabila murid itu meniup dengan kuat pada ruang udara di bawah kertas. Ruang udara dekat bawah ni. Okay. Kertas itu kelihatan tertekan rapat pada permukaan meja. Bila dia tiup kawasan sini, okay, dia tiup kawasan sini, okay, kertas yang tadi berbentuk macam ni, dia jadi bentuk macam ni. Padahal dia tiup dekat bawah. Okay, dia tiup dekat bawah. Tetapi, okay, berlaku perubahan kepada bentuk kertas. Jadi macam ni. Okay. Pemerhatian tersebut disebabkan oleh kewujudan perbezaan tekanan hasil daripada perbezaan halaju udara. Okey, tengok dia ada dua sini dekat sini. Satu tekanan, satu lagi halaju. Okay, jadi Bernoulli ni kita kaitkan dengan dua. Okey, satu tekanan, satu lagi halaju. Okey, jadi prinsip Bernoulli, konsep dia, okey, dua benda yang kita tengok. Okey, dua benda pemboleh ubah yang kita tengok iaitu tekanan dan halaju. Okey, halaju mempengaruhi tekanan. Okey, dalam kes ni sebenarnya halaju mempengaruhi tekanan. Okey, boleh buat okey dekat rumah. Okey, situasi aktiviti 2.13 ni foto 2.9. Cikgu rasa mungkin pernah buat lah kan. Pernah buat dalam sains dulu. Okey, kertas. Kita ambil kertas A4. Okey, kita letak. Kertas A4 ni dia akan melendur ke bawah. Sebab apa? Kertas ni dia ada G-same. Bila ada G-same, dia ditarik ke bawah sebab ada berat. W sama dengan mg. Ditarik oleh graviti. Jadi dia melendur ke bawah. Lepas tu kita cuba tiup. Tiup bukan di bawah kertas. Kita tiup atas kertas. Okey. Pastikan masa nak tiup, kita tak berada di bawah kipas. Okey. Jangan ada kipas dekat atas. Dan ada angin di sebelah kiri, kanan, atas, bawah. Jangan ada angin. Okey. Cuba kita tiup dekat atas kertas ni. Bila kita tiup dekat atas kertas ni,
kertas yang melendur ke bawah ni dia akan naik ke atas. Dia akan naik. Itu kita nampak macam apa tu, silap mata je kan. Jadi inilah konsep prinsip Bernoulli. Yang mana halaju. Pertama, udara yang kita tiup tu halaju dia tinggi. Bila halaju tinggi terdapat perbezaan tekanan. Jadi ada satu tekanan rendah dan satu tekanan tinggi. Jadi tekanan tinggi dia akan tolak objek tersebut ke kawasan tekanan rendah. Jadi kita akan nampak kertas ni naik ke atas. Simple je prinsip Bernoulli. Memang sangat senang. Sangat senang. Itu kalau melibatkan udara, halaju di udara. Dalam cecair pun sama. Cecair pun sama. Cecair pun sama. Ni dalam buku teks. Dalam buku teks. Kejap lagi kita buka modul. Modul sebenarnya lebih ringkas untuk kita faham. Ni dalam bentuk cecair. Situasi dia. Kita ada daripada pilih air ni, air mengalir. Lepas tu tube ni dia kecil dekat sini. Bila ruang kecil, aliran air ni akan makin laju dekat sini. Halaju biasa, mai kawasan sempit ni dia halaju dia bertambah. Halaju dia bertambah. Bila halaju tinggi, tekanan, wujud perbezaan tekanan. Satu kawasan sini, satu lagi kawasan sini. Dekat udara dan dekat dalam air. Bila sini halaju tinggi, tekanan dekat sini akan jadi rendah. Nanti sekejap lagi kita tengok detail dekat modul. Sini akan menjadi tekanan rendah. Bila tekanan rendah, ke atas yang terbuka ni tekanan atmosfera. So, sini akan menjadi tekanan tinggi. So, tekanan tinggi dia akan tolak objek, dia akan tolak air ni ke kawasan tekanan rendah. Sebab tu paras air ni tak sama. Lepas tu air yang laju ni dia keluar daripada sini. Bila keluar dari sini, halaju sini dengan halaju sini pun sama, tak sama. Sini bila dia keluar daripada kawasan laju, sini dia akan slow sikit. Tetapi kawasan sini lebih laju daripada kawasan X. Jadi ini pun sama, tekanan sini tinggi sedikit, dia tolak air ke bawah. Kalau kita tengok paras air ni tak sama. Jadi apakah yang dikaitkan dengan konsep Bernoulli? Inilah maksud prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa apabila halaju pengaliran suatu berdalur bertambah. Halaju berdalur bertambah. Maksudnya halaju tinggi. Berdalur bertambah. Sama ada berdalur ke, halaju udara ke, bila halaju bertambah, tekanan dalam bendalur ataupun tekanan di kawasan udara tersebut, kalau dalam konsep yang kita tiup tadi, tekanan akan berkurang. Akan berkurang. Tekanan dalam bendalur itu akan berkurang. Dekat kawasan Y ni tekanan dia berkurang. Atau sebaliknya. Sebaliknya macam mana? Kalau halaju rendah, tekanan akan jadi tinggi. Itulah sebaliknya. Songsang. Prinsip kapal terbang. Dekat prinsip pada kapal terbang. Kapal terbang ni, dia ada enjin. Ada 1, 2. Kalau dekat sini 1, 2, 3, 4. Dia ada 4. Ada 4 enjin jet. Enjin ni, dia tolak kapal terbang ni ke depan. Dia tolak ke depan. Jadi dia tolak ke depan tu, yang sebenarnya menaikkan kapal terbang ni, naik ke atas ni adalah disebabkan oleh daya angkat. Daya angkat tadi daya apungan kan. Ni daya angkat ataupun kita boleh panggil juga daya tujah ke atas. Daya angkat. Daya angkat. Jadi daya angkat ni berlaku pada badan kapal terbang. Iaitu pada sayap. Sayap ni sebenarnya kita panggil sistem aerofil. Lepas tu dekat badan sekali. Ini pun menggunakan prinsip Bernoulli. Kita tengok sini ada tak? Kapal terbang. Dekat sini. Penghasilan daya angkat oleh aerofoil. Aerofil. Aerofoil. Aero angkasa. Bentuk aerofoil pada sayap kapal terbang. Bentuk pada kapal terbang. Kapal terbang dia buat sayap pun bukannya saja-saja. Bukan saja-saja
Dia mesti ada bentuk. Bentuk dia macam ni. Bentuk ni kita panggil aerodynamic, okay, aerofoil. Okay, aerodynamic. Okay, bila enjin kapal terbang tu ditolak ke depan, okay, jadi akan berlaku aliran udara. Dia langgar kepada sayap kapal terbang tu. Okay, terbahagi kepada dua. Satu bergerak ke bawah, satu lagi bergerak ke atas. Okay, bentuk macam ni bila dia naik atas, dia naik, dia turun. Kecerunan yang tinggi ni. Bila kecerunan yang tinggi, sini akan berlaku halaju tinggi. Halaju aliran udara yang tinggi dekat atas. Dekat bawah, dia pergi macam ni, straight je kan? Biasa, normal. Aliran halaju udara dia normal daripada sini sehingga ke belakang normal. Tapi dekat atas, bentuk macam ni, okay, dia potong angin dekat sini, naik atas, turun dengan halaju tinggi. Prinsip Bernoulli, kalau halaju tinggi, tekanan menjadi rendah. Okay, bila tekanan rendah, pada dekat bawah ni tekanan tinggi. Okay, bila tekanan tinggi, so tekanan ni akan tolak, okay, sayap kapal terbang. Okay, daripada bawah ditolak. Jadi bila ditolak ni akan berlaku daya angkat. Ada satu daya yang kita panggil daya angkat. Tolak kapal terbang, badan kapal terbang tu naik ke atas. Jadi sebenarnya kapal terbang naik ke atas tu bukannya enjin semata-mata. Okay, menggunakan daya semula jadi iaitu daya angkat, tetapi menggunakan prinsip Bernoulli. Okay, pada prinsip Bernoulli kena ada modifikasi pada sayap kapal terbang yang berbentuk aerofoil. Okay, aerodynamic. Okay, potong angin, kemudian kawasan atas membentuk halaju tinggi. Jadi ada daya angkat. Jadi nak buat, tengok semua bukannya setakat elektronik semata-mata, tetapi ilmu fizik pun penting. Okay, dalam sesuatu perbuatan. Okay. Boleh faham setakat ini? Prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli senang saja. Okay, prinsip Bernoulli. Okay, Bernoulli dia ada kaitan dua, okay, dua iaitu halaju, okay, halaju dan tekanan. Kenapa tak sama ni? Okay, tekanan. Okay, halaju dan tekanan. Okay, halaju tinggi, tekanan rendah. Halaju rendah, tekanan tinggi. Jadi, untuk prinsip Bernoulli ni, biasanya halaju tinggi, tekanan rendah. Bila tekanan tak sama, okay, tekanan tak sama, jadi tekanan tinggi dia akan tolak pada tekanan rendah. Okay. Seterusnya, aplikasi. Okay, aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan harian. Okay, dalam kehidupan harian. Okay, yang pertama, penunu Bunsen. Okay, penunu Bunsen. Okay, yang biasa guna. Okay, ini bekalan gas. Kita biasa ada gas. Gas ni bila dibuka, gas ni dekat kawasan, kat sini kan ada lubang udara. Okay, lubang udara. Kita faham, untuk pembakaran lengkap bagi sesuatu api, api ni dia memerlukan oksigen untuk terbakar. Okay, api ni dia memerlukan oksigen. Okay, gas, oksigen. Okay, untuk terbakar. Okay, jadi gas ni, bekalan gas ni keluar daripada bekalan ni, dekat sini akan, bila di kawasan keluar ni, sini akan mengalami, dekat dalam halaju tinggi. Okay, halaju tinggi. Bila halaju tinggi, tekanan dalam ni akan jadi rendah. Bila rendah, dekat luar tu akan menjadi tekanan tinggi. Okay, menjadi tekanan tinggi. Bila tekanan tinggi, udara dekat luar ditolak masuk. Udara yang ditolak masuk tu bersama dengan oksigen lah. Bersama oksigen. Bila bersama oksigen, api yang keluar daripada penunu Bunsen ni akan mengeluarkan api biru, lengkap. Kalau merah dia tak cukup, dia tak lengkap. Api yang tak panas sangat lah. Kalau kita tutup ni. Okay, tutup ni dia kurang oksigen. Jadi warna merah, berjelaga. Okay, penunu Bunsen. Okay, kemudian
Kereta lumba. Kereta lumba. Okey, penghasilan daya ke bawah. Kereta lumba ni, kereta bukan kereta terbang kereta lumba. Kereta lumba ni dia mesti kekal di atas atas apa tu? Atas litar. Bila kereta laju ni, dia kadang-kadang kereta ni boleh terbang, boleh terangkat lah. Okey. Jadi dalam konsep pembinaan kereta lumba, dia letak aerofoil, okey, tetapi dia terbalik daripada kapal terbang, dia diterbalikkan. Sebab apa? Dia nak wujudkan tekanan rendah dekat bawah pula, supaya daya dekat atas tolak. Okey, daya atas tolak kereta ni, bagi kereta ni berada pada apa tu? Pada jalan lah. Okey, kereta lumba ni berada pada litar. Okey, kalau dia tak buat macam tu, bila laju berlaku apa tu? Aliran udara, kereta kadang-kadang dia boleh terbang. Boleh naik ke atas, jatuh ke bawah. Okey, jadi untuk kereta lumba kekal di bawah, dia menggunakan aerofoil tetapi secara terbalik. Tak sama dengan kapal terbang. Kapal terbang dia nak angkat kapal naik atas. Okey, yang ni dia nak tolak kereta ni supaya kekal di bawah. Okey. Ni siapa yang biasa tengok bola sepak. Sepakan secara melengkung. Okey, melengkung. Aliran udara tinggi. Okey, tapi bola tu dia kena berpusing lah. Berpusing. Wujud dua tekanan. Okey, tekanan berbeza kiri dan kanan. Mana kiri ni akan mengalami tekanan rendah. Okey, dia sepak ni dia pusing. Bola ni berpusing. Okey, sebab rintangan udara. Okey, jadi dekat kawasan kiri akan mengalami tekanan rendah. Bila sampai tekanan rendah, okey, sebelah kanan tekanan tinggi, dia tolak balik bola ni ke kiri. Jadi, biasa kita sepak bola straight je kan. Yang ni formula dia bagi bola tu berpusing. Okey, berpusing, prinsip Bernoulli. Tengok pemain bola pun belajar prinsip Bernoulli. Okey. Yang D ni yang tadilah kapal terbang. Okey, ini contoh aplikasi. Okey, contoh aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan harian kita. Okey. Boleh rujuk modul pula. Okey, modul ni dia ringkas sedikit. Okey, ringkas sedikit prinsip Bernoulli. Okey, ini dia buat contoh. Apabila pengaliran halaju bertambah, okey, tekanan dalam bendalih akan berkurang. Okey, tekanan dalam bendalih berkurang. Maksudnya V ni velocity tinggi, pressure rendah. Velocity rendah, pressure tinggi. Ni maksud sebaliknya. Ni maksud sebaliknya ni yang dekat sini. Okey, tube Venturi. Okey, digunakan untuk menunjukkan hubungan antara halaju dan tekanan bendalih. Okey, ni tube yang kita tengok tadi. Okey, daya angkat. Okey, daya angkat terhasil daripada perbezaan. Daya angkat terhasil daripada perbezaan tekanan yang disebabkan oleh pengaliran udara. Okey, perbezaan tekanan. Satu tekanan tinggi, satu tekanan rendah. Jadi, bila berlaku perbezaan tekanan tinggi dia akan tolak ke arah tekanan rendah. Jadi, bila dia tolak tu, berlaku daya angkat. Okey, daya angkat terhasil. Okey, disebabkan apa? Pengaliran udara dengan halaju yang berbeza. Halaju yang berbeza maksudnya satu halaju tinggi, satu rendah. Ataupun satu halaju biasa, satu halaju yang tinggi. Okey, jadi berlaku perbezaan halaju akan berlaku perbezaan tekanan. Bila berlaku perbezaan tekanan, daya angkat dihasilkan. Okey, contoh bola pingpong. Okey, kita faham bola ni kalau kita letak dia akan jatuh ke bawah. Memang normally bola tu akan jatuh ke bawah. Cuba kita letak dalam corong ni. Okey, kita letak bola pingpong, kita tiup dekat sini. Bila kita tiup, bola ni boleh naik ke atas, bukan jatuh ke bawah, ke atas. Sebab apa? Dekat F ni daya angkat. Sini halaju tinggi. Bila halaju tinggi, sini akan menjadi tekanan rendah. Okey, bila sini tekanan rendah, bawah ni tekanan jadi lebih tinggi daripada sini, dia akan tolak bola tu naik ke atas. Jadi bola ni boleh berada dekat kawasan sini dan tak jatuh ke bawah. Okey, ini prinsip Bernoulli. Okey, prinsip Bernoulli. Okey, jadi aplikasi, ini bentuk aerofi yang cikgu cerita tadi, boleh baca dekat sini.
Okey, macam mana terjadi, mesti ada halaju, perbezaan halaju sini halaju yang pertama dan sini halaju yang kedua dekat atas. Perbezaan halaju. Bila berlaku perbezaan halaju akan berlaku perbezaan tekanan. Bila berlaku perbezaan tekanan akan menghasilkan daya angkat ataupun daya tujah ke atas. Okey, ini terbalik. Okey, terbalik ni, okey, terbalikkan daripada yang kapal terbang ni supaya daya angkat tu dia daya tolak daripada atas pula. Okey, tolak atas ke bawah. Jadi kereta ni boleh kekal di atas jalan. Okey, sama juga dengan kereta-kereta. Biasa kereta lumba kita tengok tajam. Okey, tajam dia ke atas bukan tajam ke bawah. Okey, dan bila tajam tu angin udara dia akan halaju uh, tinggi dekat bawah. Okey, supaya tolak kereta lumba tu, tolak bodi kereta tu supaya kekal di jalan. Okey, kalau salah reka bentuk kereta, boleh terangkatlah kereta tu. Okey, ini penenun Bunsen. Kalau sebelum ni dalam trial, dalam peperiksaan ni pun ada keluar. Okey, pada kertas 2, bahagian yang kedua, bahagian B. Okey, bahagian B ataupun bahagian C boleh keluar. 4, 5 markah juga. Okey, dia tanya ceritakan apa tu? Bagaimana penenun Bunsen berfungsi. Okey, dan kita kena kaitkan dengan prinsip Bernoulli. Inilah poin yang pertama, poin yang kedua, poin yang ketiga, poin yang keempat. Biasanya 4 ataupun 5 markah. Okey, 4 ataupun 5 markah. Ini pernah masuk dalam exam lah. Okey. Sepakan bola melengkung. Okey, ni lah. Sepak bola, biasa kita sepak bola, okey, sama ada dekat bawah kan. Cuba sepak dekat tepi. Bila tepi bola tu akan berpusing. Bila bola berpusing akan berlaku aliran udara, ni rintangan udara kan. Ni rintangan udara ni. Okey, jadi udara ni dia akan tak balance. Okey, tak balance. Bila tak balance berlaku ada daya terbentuklah daya tujah. Okey, terbentuk pada bola. Jadi bola tu dia tak pergi lurus, dia akan belok sikit. Okey, cuba siapa yang suka main bola sepak, cuba sepak tepi. Dia berpusing ke arah sini kalau okey, cuba. Okey, ni ada latihan. Latihan ni boleh buat nanti dekat sini. Pada masa sama, cikgu akan sertakan Google Form, cikgu masuk juga latihan. Okey, dia 3, senang je. Okey, lepas tu modul ni habis. Okey, modul ni habis selesai. Okey, setakat ni ada soalan berkenaan dengan prinsip Bernoulli yang sangat senang. Ada soalan kelas? Agilam, Bazir, Faiz, Faris, Irfan, Fatih Ashikin, Lila Barkis, Sofia Adrina, Alia Maisara, Putri Alia, Farisha, Syafika, Wan Amira. Ada soalan setakat ini? Boleh faham, senang juga kan? Senanglah bagi cikgu, memang senanglah Bernoulli ni. Okey, cikgu akan bagi link dekat ruangan chatting. Okey, ruangan chatting. Okey, isi nama, lepas tu boleh jawab soalan lah. Okey, boleh jawab soalan. Okey, jadi sebenarnya kelas kita sehingga 12.30. Okey, 12.30. Okey, modul yang kedua boleh buatlah daripada surat pertama tu. Sebenarnya modul ni dia gabung. Okey, dia gabung nota. Okey, dia gabung nota dan dia gabung latihan. Okey, cuba kalau tengok dekat modul ni, okey, cikgu ada letak tarikh. Kalau ikutkan hari ni 17 hari bulan muka surat 9. Okey, muka surat 9. Dan modul ni digunakan selama 2 minggu lah. Okey, minggu ni dengan minggu depan. Okey, boleh ikut yang inilah. Patutnya hari ni muka surat 9. Okey, ini standard pembelajaran ni. Kalau Bernoulli, apa yang patut kamu faham? Okey, memerihalkan kesan halaju kepada tekanan. Okey, maksudnya boleh bagi tahu kalau halaju tinggi, tekanan rendah di kawasan benda tersebut. Boleh bagi tahu. Okey, menerangkan bahawa daya angkat terhasil apabila perbezaan. Okey, ni menerangkan berkenaan dengan daya angkat. Okey, yang mana berlaku perbezaan tekanan. Macam mana perbezaan tekanan itu berlaku? Kerana ada perbezaan halaju bendalih. Okey, bila halaju bendalih berbeza,
akan berlaku perbezaan tekanan. Bila berlaku perbezaan tekanan, akan terhasil daya angkat. Boleh cerita macam tu, boleh faham konsep macam tu, boleh faham prinsip Bernoulli. Okay, yang kedua lah. Okay, yang ketiga, berkomunikasi ni maksudnya boleh cerita kat cikgu. Okay, cikgu contohnya penunung bangsa, macam mana konsep prinsip Bernoulli tu dalam penunung bangsa. Boleh cerita. Okay, jadi kalau tiga-tiga ni boleh cerita semua, boleh faham prinsip Bernoulli. Sama juga dengan pressure, tekanan yang lain lah. Okay, tekanan yang lain ataupun konsep yang lain. Okay, jadi dekat sini dia ada nota ringkas. Okay, boleh ingat balik, boleh tengok balik. Lepas tu dia ada latihan. Okay, latihan. Okay, latihan. Okay, dia ada latihan lah boleh buat. Okay, yang ni nanti kena hantar lah. Okay, kena hantar. Mungkin cikgu ambil ni juga sebagai PBD. Okay, PBD. Okay, pergi kepada ruangan chatting, cikgu masuk link. Okay, ada link cikgu masukkan, boleh isi. Boleh isi. Okay, boleh isi. You can see me. Testing 1, 2, 3. Okay. Okay, boleh isi kehadiran. Okay, kehadiran hari ini kalau ikutkan ada 12 orang yang masuk. Okay, cikgu rasa setakat itu saja. Okay, untuk kelas secara Google Meet, boleh sambung latihan pada modul sepatutnya sehingga muka surat 9, sehingga hari ini muka surat 9. Okay, minggu depan insya-Allah kita akan masuk tajuk yang baru. Tajuk baru, hari Ahad tak pasti lagi sama ada Google Meet ataupun cikgu masuk video lah, cikgu tengok. Kalau cikgu ada kerja, cikgu masuk video sahaja. Kalau cikgu free, baru cikgu buat kelas secara Google Meet. Okey, ada soalan setakat ni? Apa-apa nak tanya ke apa ke? Bazir. Okay. Cikgu akan masukkan video ni dalam YouTube. Nanti cikgu akan share, cikgu akan update dekat dekat apa tu, dekat Telegram nanti link YouTube cikgu akan bagi kejap lagi. Okey, setakat itu saja kelas hari ini. Terima kasih banyak semua. 12 orang masuk ini. Terima kasih, tahniah. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, boleh left.